Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Muhammad Syawal bin Amran serta rakan-rakan sekalian. Hari ini kami kumpulan 1 akan membentangkan subjek kemahiran berkomunikasi dan berfikir dalam pendidikan yang bertajuk Feinstein's Instrumental Enrichment Program (FIE). Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Nur Atikah binti Hasan, Suhirah binti Sulaiman, Muhammad Hishamuddin bin Yusuf dan Nur Afa binti Amdan. Feinstein Instrumental Enrichment diasaskan oleh Profesor Reuben Feinstein merupakan kelahiran Romania. Beliau juga merupakan pengasas institusi Feinstein dan juga merupakan pakar bagi bidang kemahiran berfikir. Beliau mula menyedari bahawa setiap keupayaan dan setiap pembelajaran individu adalah tidak sama, dan beliau mula membina satu program yang dinamakan Instrumental Enrichment Program yang menggunakan operasi kognitif, dan program ini telah berjaya dilaksanakan lebih 50 tahun dan telah didokumentasikan oleh ribuan saintifik dengan populasi yang pelbagai. Kita tengok pula Feinstein Instrumental Enrichment Program FIE kita tujukan kepada siapa? Okay, untuk pengetahuan semua, FIE ni kita tujukan kepada kanak-kanak ataupun remaja. Kanak-kanak dan remaja macam mana? Yang mempunyai masalah ketidakupayaan pembelajaran ataupun perkembangan. Alah, dari sudut kata lain kita selalu sebut budak-budak yang lemah pembelajaran, yang ada masalah pembelajaran, budak-budak yang macam ni. Kita tujukan FIE kepada murid-murid ataupun budak-budak yang macam ni. Ataupun sebenarnya dari sudut sains kita panggil mempunyai kecacatan neurologi congenital. Okay. Murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran ni adalah murid-murid yang mempunyai pelbagai ataupun macam-macam masalah dalam pembelajaran, termasuklah dari segi pertuturan, percakapan, tetapi yang paling utamanya adalah dari sudut membaca, menulis dan juga mengira. Okay. Kita boleh kenal pasti murid-murid yang macam ni, contohnya dia ni susah sangat nak faham ataupun nak belajar sesuatu kemahiran yang kita ajar, ataupun dia susah sangat nak mengikuti apa-apa arahan dan daya tumpuan dia sangat lemah. Okay. Dan biasanya murid-murid ataupun budak-budak yang macam ni tergolong daripada golongan kanak-kanak ataupun murid-murid yang lembam, yang disleksia, sindrom Down, autism dan juga lain-lain. Okay. Dan sebenarnya FIE ini ditujukan juga kepada murid-murid yang normal tetapi dia mempunyai masalah dalam pembelajaran seperti sentiasa mendapat keputusan ataupun pencapaian yang rendah dalam akademik. Feinstein Instrumental Enrichment Program (FIE) adalah bagi meningkatkan kemampuan berfikir dan meningkatkan kemahiran belajar pada individu lemah pembelajaran dan mampu merapatkan jurang pembelajaran di antara murid lemah pembelajaran dengan murid-murid lain. FIE berasaskan kepada dua teori utama iaitu Structural Cognitive Modifiability (SCM) dan Mediated Learning Experience (MLE). SCM merujuk kepada idea bahawa kecerdasan tidak tetap, tetapi boleh diubah suai dan diperbaiki melalui campur tangan yang teratur. Sebagai contoh, terdapat murid yang menghadapi masalah untuk menggambarkan hubungan ruang. Maka, guru perlu membangunkan intervensi khusus yang direka untuk membantu murid tersebut bagi mengatasi kelemahan ini. Hasilnya, guru tersebut menggunakan alat bantuan visual untuk membantu murid memahami hubungan ruang. Seterusnya, Mediated Learning Experience (MLE) pula merujuk kepada penggunaan pengantara seperti guru dan ahli terapi. Golongan guru dan ahli terapi mampu memberikan bimbingan serta maklum balas bagi membantu individu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka, serta membangunkan strategi untuk mengatasi halangan berfikir. Seterusnya, gabungan di antara kedua-dua konsep ini iaitu Structural Cognitive Modifiability (SCM) dan Mediated Learning Experience (MLE) dalam program FIE bertujuan untuk menggalakkan lagi proses perkembangan kognitif dengan menjadikan individu dengan peralatan dan bimbingan yang bersesuaian dengan mereka.
Program FIE bukan berdasarkan teori Jean Piaget tetapi lebih kepada teori Ruben Feinstein sendiri yang dipanggil teori Structural Cognitive Modifiability. Jika dilihat, teori Piaget menekankan idea bahawa perkembangan kognitif berlaku dalam satu siri peringkat dan setiap peringkat dicirikan oleh kebolehan dan batasan kognitif yang berbeza. Sebaliknya, teori Feinstein menekankan idea kebolehubahsuaian kognitif yang menunjukkan bahawa kecerdasan tidak tetap tetapi boleh dipertingkatkan melalui perkembangan proses kognitif. Baiklah, saya Saudara Sulaiman akan meneruskan lagi mengenai bilakah Feinstein Instrumental Enrichment digunakan. Program Feinstein Instrumental Enrichment boleh digunakan ketika mana guru-guru mendapati murid-muridnya mempunyai masalah dalam pembelajaran mereka. Murid-murid ini mempunyai keadaan yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Jadi program Feinstein Instrumental Enrichment ini boleh dijalankan pada masa yang ditentukan setiap hari. Guru-guru boleh memilih masa-masa yang tertentu dalam mana-mana mata pelajaran bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam program Feinstein Instrumental Enrichment ini. Penerapan kemahiran berfikir juga penting kerana ia merupakan proses kognitif yang membolehkan murid berfikir di luar kotak dan lebih berfikiran luas dalam menyelesaikan masalah-masalah lebih-lebih lagi di dalam urusan pembelajaran. Feinstein Instrumental Enrichment ini sangat bagus untuk dilaksanakan kerana kaedah ini merupakan kaedah yang seimbang dari segi penghayatan, kognitif dan emosi. Jadi, di manakah FIE boleh digunakan? FIE boleh diaplikasikan di sekolah bagi membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi dan kebolehan menyelesaikan masalah. Ia juga boleh digunakan di tempat kerja untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah, kreativiti dan inovasi pekerja. Selain itu, FIE juga boleh digunakan dalam homeschooling untuk menyediakan murid dengan program berstruktur yang bakal membantu mereka mengembangkan kemahiran berfikir kritis dan kebolehan menyelesaikan masalah. Kenapa kita perlu gunakan Feinstein Instrumental Enrichment Program FIE dalam pengajaran dan pembelajaran? Sebab apa? Sebabnya macam saya bagi tahu tadi, murid ni dia punya fikiran dia, kognitif dia lemah kan. Okey, jadi FIE ni dia membantu untuk meningkatkan fungsi kognitif pada murid-murid yang mengalami pengemerosatan ataupun gangguan otak. Okey, dengan apa? Dengan dia gabungkan segala instrumen-instrumen yang direka khas dalam FIE untuk membantu murid-murid tadi yang mempunyai masalah lemah pembelajaran tadi dengan merapatkan segala perbezaan yang wujud di antara murid-murid yang bijak dengan murid-murid yang kurang bijak dengan meningkatkan kemahiran pembelajaran mereka. Contoh dalam satu kelas ada murid yang sangat pandai dan ada murid yang sangat lemah, iaitu lemah pembelajaran. Jadi jurang yang ada ini akan dapat dirapatkan kembali oleh program FIE. Dan FIE ini perlu digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran disebabkan dia ini mengajar kita kepada how to learn berbanding dengan what to learn. Okay. So dalam FIE ni dia ada strategi-strategi yang diajar dan dia dapat pandu dan memandu murid-murid untuk menggunakan kemahiran kognitif dia tadi dengan menyelesaikan tugasan. Strategi-strategi yang diajar ini yang untuk menyelesaikan tugasan tadi itu contohnya seperti membuat perbandingan, membuat klasifikasi, membuat analisis. Jadi strategi-strategi yang diajar dan diterapkan dalam diri pelajar-pelajar atau murid-murid ini dapat membantu murid untuk menyelesaikan pelbagai masalah, bukan sahaja menyelesaikan masalah dari sudut akademik tetapi juga dari sudut kehidupan seharian mereka. Okay. Jadi murid-murid ni dia mempunyai motivasi yang tinggilah untuk belajar. Contohnya daripada murid yang tak suka belajar sebab dulu lemah kan, tak pandai. Daripada murid yang tak suka belajar jadi suka belajar. Daripada murid yang malas belajar jadi rajin belajar. Daripada murid yang pasif jadi aktif dalam kelas. Ada satu kajian yang dibuat menggunakan FIE dan keputusan dia adalah berlakunya satu peningkatan yang sangat ketara daripada murid yang pasif, memula pasif dalam kelas, kemudian menjadi aktif. Daripada tak nak menjawab soalan jadi suka menjawab soalan dan sebagainya. Dan kerja sekolah mereka pun siap. Sebab apa? Sebab mereka dah tahu macam mana cara untuk
belajar dan mendapatkan jawapan. Jadi FIE ini sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kita gunakan sebab dia membantu untuk meningkatkan prestasi akademik murid-murid, terutamanya pada murid-murid yang lemah pembelajaran. Baiklah, saya akan meneruskan lagi tentang bagaimana Pearson Instrumental Enrichment dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan menggabungkan instrumen dan pengantaraan untuk menentukan dan memperkukuh potensi pembelajaran seseorang murid. Ini lebih memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang cara untuk lebih berfikir secara waras dan rasional tentang apa yang murid lihat dan rasa. Dalam pembentangan kajian St. Patrick College 1995 menyatakan 14 instrumen yang digunakan dalam program Princeton Instrumental Enrichment ini antaranya ialah yang pertama Organization of Dots, iaitu menyediakan titik dan murid mengenal pasti titik-titik yang ada dengan membuat bentuk secara lengkap. Yang kedua adalah Orientation in Space 1, iaitu murid diberikan gambar yang mengandungi anak panah berserta titik dan setiap gambar yang diberikan itu berbeza. Jadi, murid perlu mengenal pasti bentuk geometri yang terdapat di dalam setiap gambar. Yang ketiga adalah comparisons, iaitu murid diberi gambar dan perkataan. Murid perlu membulatkan dan mencari perbezaan perkataan-perkataan yang ada dengan menghuraikan apa yang sama dan serupa di antara gambar-gambar tersebut. Seterusnya yang keempat adalah analytic perception, iaitu murid diberi pelbagai bentuk abstrak dan diminta untuk memilih gabungan yang bersesuaian. Seterusnya ialah illustration, di mana ia melibatkan fungsi kognitif murid dalam membuat kesimpulan dan menyelesaikan masalah di dalam gambar ataupun ilustrasi yang diberikan dengan jalan penyelesaian yang terbaik. Keenam adalah family relations, iaitu murid diberi maklumat berkaitan keluarga dalam bentuk senarai, gambar rajah dan pernyataan. Murid diminta untuk memilih dan mengenal pasti siapa yang terdapat di dalam senarai itu. Ketujuh adalah categorization, iaitu mengkategorikan mengikut bentuk dan warna di mana ia dapat membantu murid mengembangkan kemahiran memvisualisasi. Kelapan pula numerical progression, iaitu murid diberi tugasan untuk mengisi dan menyelesaikan masalah berkaitan nombor. Instrumen seterusnya ialah temporal relations. Contoh tugasan berkaitan dengan instrumen ini adalah teka-teki. Murid diberi satu tugasan untuk dilengkapkan dan murid perlu menulis jawapan berkaitan dengan soalan yang disediakan. Instrumen ke-10 adalah instructions, iaitu berfokuskan kepada encoding dan decoding verbal serta menulis makluman. Di dalam tugasan ini terdapat 4 kotak yang terdiri daripada read, look, check and write. Tugasan ini membantu murid untuk mentafsir maklumat yang diperoleh dengan betul walaupun tugasan ini sedikit keliru tetapi dapat diselesaikan. Instrumen ke-11 ialah syllogism, iaitu murid diberikan tugasan yang mempunyai 3 bulatan. Melalui bentuk bulatan ini, murid perlu menyatakan satu jawapan yang munasabah dan sesuai dengan soalan yang diberikan berdasarkan bentuk dan gambar yang disediakan. Kemudian transitive relations, iaitu berkaitan dengan set turutan di mana perbezaan antara set turutan berikut dengan istilah greater than, less than dan equal to. Instrumen ini membantu murid untuk mengecam atau mengenal pasti keadaan tugasan yang diberikan. Seterusnya ialah representational stencil, iaitu instrumen ke-13. Murid perlu bersedia mendirikan satu desain atau mereka cipta sesuatu dengan langkah-langkah yang kompleks di bawah bimbingan guru. Dan yang terakhir ialah orientation in space 2, iaitu berkaitan dengan penggunaan sistem di ruang angkasa yang melibatkan penggunaan kompas, koordinasi dan graf yang menghuraikan tentang hubungan di dalam ruang angkasa. Tugasan ini membolehkan murid membandingkan jalan penyelesaian yang terbaik serta menggunakan akal yang logik. Berikut adalah 2 contoh daripada 14 instrumen yang digunakan di dalam program Princeton Instrumental Enrichment ini.
Antara pengaplikasian yang boleh digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran ialah di dalam mata pelajaran matematik. Contohnya, guru ingin mengajar bentuk-bentuk geometri. Apakah contoh-contoh bentuk geometri dan cara melukis bentuk-bentuk geometri itu? Bagi memastikan murid mencapai objektif tersebut, guru boleh menggunakan salah satu instrumen program Princeton Instrumental Arrangement ini, iaitu Instrument Organization of Dots, dengan memberi latihan berbentuk penyambungan titik-titik berdasarkan contoh bentuk geometri yang diberikan. Seterusnya adalah family relations, di mana guru menceritakan serba sedikit tentang keluarga di dalam bentuk ayat dan kemudiannya murid menggunakan maklumat-maklumat yang ada untuk mencari jawapan yang diperlukan dan diterjemah di dalam bentuk diagram. Itu sahaja. Terima kasih. Kesimpulannya, program Princeton ini merupakan satu pendekatan dalam sistem pendidikan di mana ia bertujuan untuk merangsang kecerdasan, meningkatkan potensi kognitif dan juga meningkatkan cara pembelajaran murid-murid. Ia juga merupakan satu pendekatan yang efektif dan dapat membantu meningkatkan potensi dan pembelajaran kanak-kanak tak kira daripada kanak-kanak yang biasa maupun kanak-kanak yang berkeperluan pendidikan khas. Program ini mempunyai banyak manfaat dan menjadi satu solusi yang berkesan dalam membantu murid dalam mengembangkan keterampilan berfikir, belajar secara efektif, meningkatkan keupayaan murid dalam meraih kejayaan dari sudut akademik dan juga sosial. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.